Bertemu lagi kita dalam Lebaran Awani Pagi. Tadi kita dah bawakan perkembangan ataupun cerita-cerita menarik raya di Sabah dan Sarawak bersama Jasmine dan juga Syaf. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan ke Korea Selatan bersama Duta Besar Malaysia, Datuk Muhammad Ashri Muda. Kita nak tahu bagaimana sambutan raya di sana. Assalamualaikum, Datuk Muhammad Ashri. Sudah bersedia ke di talian sekarang? Ya, Datuk, salam Aidilfitri, salam satu Syawal. Salam Aidilfitri kami semua di Seoul ya. Ya. Jadi boleh kongsikan bagaimana kemeriahan sambutan Aidilfitri kat sana, makan apa Datuk dekat sana? Adakah ketupat tu sekali dengan kimchi? Pertamanya saya kan ucapkan terima kasihlah pada Austra Awani atas bersedia untuk buat liputan litas langsung ke Seoul. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton Austra Awani pada pagi ini. Pertamanya kita rasa bertuah sebab kita dapat sekali lagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Di Korea ini hari raya sama dengan di Malaysia sebab Korea ini dia mengikut ketetapan yang dibuat oleh pihak Malaysia. Jadi hari raya jatuh hari yang sama. Ini sambutan di sini sememangnya berbeza lah sambutan berbanding dengan sambutan di Malaysia. Lagi pula keadaan sekarang ini ada wabak COVID-19. Jadi walaupun bagaimanapun kemeriahan itu tetap ada. Walaupun kurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di Korea ini tidak ada lockdown, tapi mereka masih mengamalkan penjarakan sosial supaya dapat membendung penyebaran COVID-19. Mengenai persediaan kita, kita telah Okey, Datuk Muhammad Ashri Muda. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Saya Hakim Rahman di sini, Datuk. Datuk, selamat Hari Raya juga saya nak ucapkan kepada Datuk dan juga apa ni orang kata istilah dia malawakil Malaysia di Korea ketika ini. Cumanya kita tahu, kita serba maklum ketika biasanya musim perayaan mereka di luar negara, di pihak kedutaan biasanya akan menganjurkan majlis sambutan Aidilfitri, ada makan-makan, jemput semua warga Malaysia, diaspora Malaysia yang berada di Korea untuk menghadiri jamuan hari raya di kedutaan. Tapi sekarang ni bagaimana keadaannya? Apa program-program yang dijalankan oleh pihak kedutaan untuk rakyat Malaysia yang berada di Korea bagi sambutan Aidilfitri dalam keadaan normal baru yang cukup berbeza ini, Datuk? Kerana ada normal baru, untuk tahun ini kita tidak membuat sambutan rasmi terbuka seperti mana yang kita buat pada tahun-tahun lepas. Kerana seperti yang kita tahu, kita masih berada dalam suasana yang tidak menyenangkan, kekurangan daripada wabak COVID-19. Seperti kata Wabi Menteri Luar, Datuk Seri Hishamuddin, dia kata kedudukan perang lawan COVID-19 belum selesai. Jadi sebab kepada itu kita masih mengamalkan SOP-SOP yang berkaitan untuk tidak mengadakan majlis-majlis sambutan besar-besaran dengan melibatkan ramai orang. Jadi sambutan pada hari ini cuma kita khaskan kepada staf-staf kedutaan di sini sahaja bersama ahli keluarga. Jadi kami sama-sama menyediakan juadah-juadah untuk sambutan hari raya, dan juga semalam kita mengadakan takbir sempena sambutan hari raya pada hari ini. Itu persediaan yang kita buat pada tahun ini. Datuk, saya pernahlah berkesempatan merasai sambutan Hari Raya Aidilfitri di kedutaan. Waktu itu saya di Belanda, di Den Haag bersama dengan Duta Malaysia di sana, dan seluruh rakyat Malaysia yang berada di Belanda pergi ke The Hague, Den Haag pula, Den Haag tu bahasa orang sana, The Hague, untuk sambutan Hari Raya. Lauk makanan yang kami makan pada waktu itu pada sekitar 2014 rasanya lah, ada lauk lemang, rendang, makanan Malaysia lah kan. Senang cerita berada di kedutaan. Tapi macam di kedutaan Korea ni, apa yang disediakan kedutaannya?
makanan. Adakah rendang kimchi ataupun nasi goreng kimchi mungkin, ataupun lauk juadahnya masih lagi juadah tradisi seperti lemang, rendang? Sebelum saya menyatakan apa yang kita sediakan, saya ingin memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia yang lain berada di Korea kerana tidak dapat menjemput mereka pada kali ini. Kalau dulu kita buat tahun lepas dengan kehadiran sekitar 400 orang, sebenarnya kita merasa kasihan kepada mereka sebab berjauhan pada keluarga dan mereka memang ingin untuk meraihkan bersama sambutan hari raya, tapi kedudukan sekarang kita tidak dapat untuk berbuat demikian. Jadi kita harap kita akan dapat cari masa lain yang lebih sesuai untuk mengadakan majlis yang serupa pada masa akan datang. Mengenai juadah seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita semua masak sendiri dan makanan-makanan disediakan ke makanan yang biasa kita sediakan semasa sambutan hari raya di Malaysia lah. Seperti kita sediakan nasi dagang, nasi himpit kuah kacang, kuah lodeh ataupun lontong bersama sambal sotong, ketupat pulut, rendang ayam, bakso daging, kambing golek, sup kambing, spaghetti ayam goreng. Juga kita sediakan tapai pulut bersama aiskrim. Juga tidak lupa kuih-kuih Melayu yang lain lah, serta kuih-kuih hari raya. Jadi banyak jugalah kita sediakan pada hari ini. Kambing golek Datuk. Terliur saya dengar juadah-juadah yang disediakan kambing golek. Terliur saya jijik dengar walaupun dah makan tadi, tapi bila dengar menu-menu yang disediakan pihak kedutaan ni, saya rasa macam nak makan. Boleh masuk lagi ni perut ni. Tapi Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak melihat dalam konteks yang sedikit luas lah. Ya. Okey, kita lihat Korea ni sebagai sebuah negara antara yang paling awal lah terjejas akibat COVID-19 sejak Februari lalu. Tapi macam mana Datuk, bagaimana Datuk melihat keadaan rakyat Malaysia di luar sana, di Korea ketika ini, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan keadaan COVID di sana, dan mungkin ada inisiatif ataupun bantuan yang disediakan oleh pihak kedutaan kepada rakyat Malaysia di Korea sana, sebab Datuk sebutkan tadi kalau raya setiap tahun lebih kurang dalam 400 rakyat Malaysia berkunjung ke kedutaan, tapi saya pasti jumlah ataupun diaspora Malaysia di luar di Korea itu jumlahnya lebih ramai. Jadi bagaimana Datuk engage, keep in touch dengan mereka, memastikan mereka ini dalam keadaan selamat meskipun berada di perantauan? Seperti mana kita ketahui, pada satu ketika kes COVID-19 di Korea ini adalah kedua tertinggi selepas China. Kalau bagaimanapun atas usaha gigih pihak Korea serta disiplin rakyat, kedudukannya pada masa ini telah bertambah baik dan keadaan sekarang boleh saya katakan sudah hampir pada normal. Korea tidak pernah mengadakan lockdown seperti mana di negara-negara lain, tapi mereka mengamalkan campaign social distancing. Jadi pada masa sekarang ini, saya katakan tadi telah semakin normal. Sekolah-sekolah sudah mula dibuka dan tempat-tempat ibadah telah mula boleh digunakan. Masuklah untuk bersembahyang Jumaat di masjid di Seoul ini. Pada hari ini, pada semalam, jumlah kes di Korea ada sebanyak 11,165. Walaupun yang telah sembuh 10,194 orang, bermakna lebih 91% telah sembuh. Kematian cuma 266 orang. Pada masa ini juga kes yang banyak adalah import, maknanya orang yang masuk ke Korea ini juga dihinggapi COVID-19. Jadi pihak Korea pada masa ini memang tegas untuk mengawal kemasukan COVID-19 daripada pelawak-pelawak yang masuk ke Korea. Mereka menyediakan testing dan perlu hadir kuarantin selama 14 hari sebelum mereka dapat bergerak bebas di Korea. Itu nombor 2, sekarang Korea sudah jatuh ke tempat nombor 45. Jauh sama berbeza sekarang.
dan keadaan semakin bertambah normal. Mengenai hubungan kita dengan rakyat Malaysia pada masa period dulu, kita selalu berhubung dengan rakyat Malaysia supaya mereka mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Korea, dan kita juga menyediakan face mask pada mereka, dan kita juga pernah menyediakan juadah berupa puasa dan bersama dengan Persatuan Wanita di kedutaan ini, kita edarkan makanan juadah buka puasa itu kepada pelajar-pelajar Malaysia di sekitar Seoul. Jadi itu antara usaha kita yang dibuat, dan juga Datuk. Hello? Ya. Ya. Nampaknya kita doakan juga semua rakyat Malaysia yang berada di Korea Selatan itu berada dalam keadaan selamat, dan kita sebenarnya tidak ada masa yang banyak, dan mungkin Datuk nak ucapkan selamat Hari Raya mewakili rakyat Malaysia di Korea Selatan. Ringkas saja, Datuk. Ya. Sebelum itu saya ingin jemput semua pegawai saya yang membantu saya di sini, dan kita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dalam kita membendung COVID-19. Semoga kita berjaya. Kalau Korea boleh, Malaysia boleh. Jadi kami dari Kedutaan Besar Malaysia di Korea ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Hamzah Hamidah, Datuk. Okey. Jadi itu tadi kemeriahan ataupun perkongsian daripada Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan, Datuk Muhammad Ashri Muda. Kalau kita dengar tadi, juadahnya ada kambing golek. Lagi power juadahnya daripada juadah kita dekat sini, Hakim. Betul, Gigi. Tapi apa pun, kita harapkan rakyat Malaysia yang berada di luar negara juga merasai kemeriahan Syawal yang diraihkan. Saya pasti dalam keadaan yang cukup bersederhana dan cukup berbeza. Banyak lagi laporan-laporan yang ingin kami kongsikan, tapi setakat ini saja untuk waktu ini. Tapi kami ada lagi laporan-laporan lain dalam Buletin Awani jam-jam berikutnya. Dan juga hari ini mungkin ada yang tinggal di rumah, kami sediakan pelbagai program-program menarik, antaranya jam 5 petang nanti di platform media sosial Astro Awani, di YouTube, di Facebook, di Twitter akan ada program khas Gala Awani jam 5 petang bersama dengan Saraya Mia dan juga Cacap, maksud saya Ashraf. Dan Ashraf juga Roslan. malam nanti pukul 9 ada juga program khas. Ya. Lebaran Awani. Baik, sekian kita saja daripada kami. Sekian saja. Saya Jiji Ahmad. Saya sebenarnya nak ucapkan selamat Hari Raya. Nak buat ucapan sikit selamat Hari Raya kepada ahli keluarga saya yang menonton dan adik-adik saya yang menonton. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Hakim, ucapan sikit je, kita nak tutup dah. Semoga saya kepada rakan-rakan sahabat anda yang tak dapat bersua muka, jangan risau. I'm just one phone call away. Boleh kontak, boleh mesej, tak ada masalah. Tak dapat berjumpa, tak apa. Lepas habis PKPB, keadaan semua dah normal. Ataupun mungkin tak akan normal. Inilah normal baru kita. Jadi kita boleh sentiasa berhubung. Baik, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.